bila kita menyebut soal kenaikan apa semua, kita tentu menyentuh soal ekonomi. Kerana laporan yang saya terima, para pelabur asing telah pun menjual, itu dipanggil jualan bersih. Dia let go habis demi saham-saham selama 7 minggu betul-betul. Beratus juta wang telah pun dikutip oleh mereka dibawa keluar negara. This is very serious situasi. Kerana menurut bernama pelabur asing muncul sebagai penjual bersih untuk minggu berakhir 26 November, di mana minggu pertama aliran keluar selepas 7 minggu mencatatkan aliran masuk bersih sebelum ini dengan aliran keluar bersih berjumlah 163.64 juta. Itu kata MIDF Research. Ini serius saudara. Sebab kita punya petunjuk ekonomi negara kita adalah di bursa saham. Dan sekarang ni ini dagangan saham kita sudah berada di bawah paras 1,500. Tak ada kebanggaan lagi. Hari ini saya mendapat laporan dari bernama mengatakan bahawa dagangan kita adalah semua 1,496, di bawah 1,500 mata. This is very serious. Kaunter-kaunter yang rugi 680, cuma yang naik sedikit 253, yang tak berubah 390. Jadi indeks jatuh di bawah paras 1,500. Ini indeks ekonomi negara kita. Jadi Menteri Kewangan, sebab saya katakan Menteri Kewangan, what you have done? Bagaimana anda nak campur tangan untuk menyelamatkan keadaan? Menteri Ekonomi macam mana? Pelabur-pelabur pertama lari. Saudara, dalam keadaan begini, memanglah mereka mengatakan bahawa sentimen COVID-19, sentimen ini membuatkan mereka lari. Bukan. Kerana ada dasar-dasar yang tak menentu, yang perlu diperbaiki. Sebab itu saya katakan, berkali-kali saya dah cakap, Menteri berbincanglah dengan orang lama, orang macam yang Muhammad Tengku Razali, Anwar Ibrahim, Datuk Seri Najib. Ini orang yang biasa menangani masalah ekonomi negara kita. Berbincang, cari bagaimana petunjuknya supaya dapat dilaksanakan sesuatu tindakan. Saudara Melati Fiah, dapatan saya Menteri dari UMNO ni juara bersuara. Nanti bola nak PRU, mungkin pasti juara bersuara bila nak berjumpa rakyat, buat kempen supaya undi dia. Masa tu nanti jangan nyesal. Itu saudara ini kiriman saudara Puan Melati Fiah. Betul, saya bersetuju. Saya bersetuju dengan pandangan. Itu keadaannya. Saya cakap terus terang. Saudara Roza Mochi, bosku mana? Bosku tengah sibuk di mahkamah. Dia tak masuk ke parlimen lagi. Jadi saudara Mak Fauzi Abdullah, kenapa pelabur lari ke Indonesia? Pelabur lari ke Indonesia kerana suasana ekonomi di sana sudah menampakkan kemantapan dan perundangan di sana dipertukuhkan lagi, serta korupsi di sana memang mereka comeback habis-habisan, dan sudah jelas unjuran ataupun arah tuju ekonomi Indonesia sudah semakin jelas. Kita ni sudah makin kabur. Ini keadaannya saudara. Dan saya bagi contoh amat memalukan. Tiba-tiba ini memang merapu lah. Tiba-tiba Menteri Wilayah Persekutuan membuat pengumuman besok cuti umum, dan pengumuman beliau itu disanggah oleh sektor perbankan. Saudara, media sosial negara mereka melaporkan selepas terkilan kehadiran yang ke pentas akhir Piala Malaysia yang kerana tidak dialukan, Menteri Wilayah Persekutuan membuat tindakan populis dengan membuat pengumuman cuti buat seluruh warga Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan pada hari Jumaat 3 Disember. Pengumuman cuti tersebut yang diumumkan oleh Saidah Kasim atas kerana kejayaan Kuala Lumpur City merangkul kejuaraan Piala Malaysia. Bagi saya hanya satu piala untuk pertandingan bola sepak saja. Piala Malaysia, bukan Piala Thomas, bukan Piala Dunia yang perlu buat pengumuman cuti dan sebagainya. Dan akhirnya pengumuman tersebut mendapat bantahan daripada pihak yang terlibat dalam sektor kewangan. Malahan Bank Negara Malaysia dalam kenyataannya mengumumkan semua bank termasuk cawangan-cawangan di Kuala Lumpur tidak akan ditutup. Kenyataan Menteri sudah disanggah. Ini saya kata merapu. Bank Negara Malaysia berkata semua itu urus niaga pasaran kewangan dalam pasaran pertukaran asing, pasaran wang dan pasaran bond melalui kaunter akan terus beroperasi seperti biasa. Dia kena fikirlah kalau dah buat pengumuman cuti begitu, apa nak jadi dengan pasaran? Jangan seronok saja kerana waktu perlawanan bola tu orang tak sebut nama dia, tak diumpamakan dia, kononnya lah. Maka sebab itu dicari populis,
umumkan bahawa cuti untuk wilayah. Ini bukan pengumuman suka-suka. Kamu jadi menteri kena fikir kesannya. Begitu juga dengan mantan CEO tabung haji Datuk Nik Hasyudin pula, dia kata tindakan Insaidah ini tak sepatutnya dilakukan. Dia kena mengingatkan bahawa perkara yang melibatkan cuti tidak perlu, tidak wajar dilakukan, terutama di Kuala Lumpur. Memandangkan Kuala Lumpur ini adalah pusat kewangan dunia. Kita nak jadikan Kuala Lumpur pusat kewangan dunia. Tak pasal-pasal buat cuti dan sebagainya. Ini akan melibatkan kerugian. Jadi kononnya lah besok nak ada perarakan. Dia kalau nak buat perarakan piala itu nak dibawa pergi ke stadium. Tak silap Stadium Melawati ke Stadium Cerah, saya tak tahu. Saya dah lupa. Kalau itu nak bawa ramai-ramai. Jadi macam mana pula dengan COVID? Kau berharap ini piala boleh. Orang nak solat Jumaat tak boleh. Ada masih had lagi, mesti penjarakan dan sebagainya. Dan majlisnya atau caranya bukan apa, julang piala itu pergi ke stadium, berucaplah Datuk Bandar. Lepas Datuk Bandar berucaplah Syahidan Kasim. Ini bagi saya nak cari majlis politik. Kesannya maka sektor perbankan terhenti. Saya sebab itu disanggah oleh Bank Negara, disanggah oleh mantan CEO tabung haji dan sebagainya. Kita semakin celaru, saudara. Merapu, sebab saya kata merapu. Tadi saya dapat juga satu kiriman daripada Saudara Hazrul daripada Besut Terengganu. Dia mengatakan kiriman satu hal lagi pula tu. Bahawa terdapat laporan audit Ketua Audit Negara tahun 2019 siri 2 Negeri Terengganu. Ada pula tuntutan yang tak menasabah menemui berlakunya tuntutan palsu melibatkan Pusat Khidmat Dun Alur Limbat. Saudara, ini kalau mereka lebay pun nak menipu pun ini kiriman daripada Saudara Hazrul saya dapat, saya tak tahulah macam mana. Katanya adalah laporan daripada Ketua Audit Negara. Satu hal pula, saudara. Dalam keadaan sekarang ni segalanya main-main celaru. Kemudian Menteri Kewangan mengumumkan tak ada royalti minyak untuk di Kelantan. Akhirnya pimpinan PAS mengamuk. Saya dengar pula kenyataannya PAS kata bakal tarik sokongan terhadap kerajaan. Kalau ini berlaku 18 orang tarik sokongan, apa jadi pada kerajaan? Sebab itu menteri tak boleh nak berharap pula macam harap dewa-dewa ke. Ini piala Zona Syawamah, itu keadaan dia lah. Kemudian bila PAS buat tuntutan tentang royalti minyak, sebagaimana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Tengku Razli Hamzah, tuntutan ini adalah antara syarikat Petronas dengan kerajaan negeri, bukan persekutuan. Sekarang ni kamu bantai kerajaan persekutuan sedang kamu dalam kerajaan. Saya pun jadi kita celaru lah. Mereka tak tahu arah sebenarnya dalam perjuangan untuk menuntut wang royaltis untuk Kelantan. Memang Kelantan berhak untuk mendapat royaltinya. Ia telah dinafikan sejak zaman Tun Dr. Mahathir lagi. Kemudian diwujudkan wang ihsan lah. Tak boleh begitu. Royaltis, perjanjian bertulis mesti dikotakan. Tapi kali ini bila Menteri Kewangan kata tak ada royaltis. Nak tarik pula sokongan. Saya kata sebab itulah dalam sokongan begini tarik aja lah. Tarik aja, habis kita. Tak usah kita pening-pening kepala, tarik sokongan, buat pilihan raya umum. Itu yang terbaik saya melihat. Kerana bercelaru habis dah sekarang ni. Menteri Kewangan kata begini, Menteri Ekonomi kata begini. Ada PAS dalam kerajaan, apakah tak boleh bincangkan dalam kabinet? Saya cukup sedih lah negara kita sekarang ni dengan rencamnya, dengan keadaan yang tak menentu. Dan hari ini saya berhubung dengan kes SRC, timbul pula lagi ni bukti-bukti baru. Tapi masalahnya orang persoalkan kerana isu Tan Sri Zeti Aziz ni sudah berselerak, timbul benda-benda yang selama ini terpendam, yang orang tak ketahui. Sebab itu tadi Peguam bela Datuk Seri Zahid Datuk Seri Najib membuat satu sidang media. Saya tak mau ulang lebih panjang kerana itu boleh mengheret kepada contempt of court. Jadi saya merasakan bahawa ada sesuatu yang tak kena. Jadi sebab itu pimpinan negara harus melihat secara tuntas. Kerana menurut Datuk Syafiee Tan Sri Safi, dia kata dapatan-dapatan baru ini membuatkan dimasukkan dalam permohonannya, dalam permohonan perbicaraan di Mahkamah Rayuan. Jadi kalau itu berlaku 8 hari bulan ini tak bolehlah diaturkan hukum. Ini
Selalu habis saudara. Sekarang ni masuk, kenapa tak dibicarakan lebih awal? Kenapa pihak SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah ni mengumumkan segala bukti lebih awal? Lepas tu kata Thomas pula, dia kata SPRM tak bagi pada dia gambaran sejelasnya, ZT pula tak beri gambaran jelas. Jadi apakah negara kita dalam keadaan kecelaruan sejak Pakatan Harapan memerintah bila Atuk jadi Perdana Menteri? Sebab itu saya katakan, dalam keadaan begini kita negara hukum. Nak menghukum orang boleh, tapi bawa ke mahkamah tu biarlah semua pihak jelas dan nyata, bukan main-main sembarangan. Ini timbul, saya tak mau menggunakan lebih kekhawatiran saya, tapi kalau mengikut apa yang dinyatakan oleh Syafiq tadi itu, memang pembicaraan itu tidak memihak kepada Seri Najib. Sebab itu diperlukan kemasukan baru tentang ZT. Ada pula syarikat baru lagi timbul. Ini ada pula nama baru seperti Rosli Husin, ada pula nama Azam Baki pun katanya belum beri keterangan, macam-macam lah. Jadi selalu habislah kita keadaannya sekarang ni. Akhirnya semalam saya senyum bila saya tengok satu culipan pula tu, Tun Dr. Mahathir mengaku pula, akhirnya dia mengakulah bahawa dia dapat tanah 34 ekar di Langkawi waktu anak dia jadi Menteri Besar. Lagi kita pening kepala, selama ni tak mengaku, sekarang nak mengaku pula. Apa benda lah nak jadi negara kita ni? Jadi saya rasa dalam keadaan sekarang ni, saya mengharapkan bahawa perbicaraan yang diadakan oleh pihak mahkamah terhadap Seri Najib, jalankan perbicaraan itu setuntas yang baik. Kita negara rule of law. Itu yang saya harapkan. Lebih saya tak mau campur. Daripada Dr. Mahathir ni, saya harap satu, saya berhentilah bercakap politik. Duduk di rumah buat amal ibadat. Kita dah semakin tua. Tun, jangan diakhiri hari-hari akhir anda dengan penuh kebencian rakyat.